Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama kami, Jun dan Nita. Hari ini Nita ditemani oleh Cheng San. Thank you, Cheng San. Dan destinasi kami hari ini ialah di Changi Chapel Museum. Jom kita lihat apa yang ada di dalam. Jom ikut kami. Untuk kemari mudah saja. Dari Tanah Merah MRT Station, naiki bas nombor 2 towards Changi. Dalam 20 minit gitu, kami telah tiba di sini. Setibanya kami di sini, perkara pertama yang menjemput kami adalah The Changi Tree. Selain dari itu, Changi Chapel and Museum ini juga adalah satu di antara 30 tapak lokasi Perang Dunia Kedua. The Changi Tree ataupun pokok Changi. Pokok Changi yang asal pernah menjadi mercu tanda yang menjulang tinggi yang menguasai landscape timur Singapura yang berdiri pada ketinggian 76 meter yang mengagumkan. Semasa kempen Melaya, pokok bersejarah itu telah ditebang kerana bimbang ia akan digunakan oleh musuh sebagai titik jarak untuk serangan udara dan meriam. Manakala pokok lama telah hilang, pokok baru telah ditanam pada Februari 2001 berhampiran pintu masuk Changi Chapel and Museum. Sebelum kami masuk ke dalam, Cheng San dan Nita bahasakan tekad dahulu. The New Changi Tree. Pokok Sindora Waleci yang muda ini dipercayai daripada spesies yang sama dengan pokok Changi yang asli. Telah ditanam pada Februari 2001 untuk menandakan pembukaan Changi Chapel and Museum baharu. Ia melambangkan pembaharuan Changi selepas Perang Dunia Kedua serta keyakinan Singapura untuk masa hadapan. Changi Chapel and Museum ini dibuka dari hari Selasa ke hari Ahad dari jam 9.30 pagi hingga ke 5.30 petang. Last admission pada jam 5 petang. Anda memerlukan sekurang-kurangnya 1 jam di sini. Museum ini ditutup pada setiap hari Isnin tapi tidak pada public holiday. Perlu diingatkan bila di dalam nanti anda tidak dibenarkan bervideo, mengambil gambar disilakan. Tapi ingat, flash fotografi tidak dibenarkan. Selamat datang ke Changi Chapel dan Museum. Berdekad telah berlalu sejak kegawatan Perang Dunia Kedua. Changi hari ini mungkin sangat berbeza daripada kehidupannya dahulu sebagai kem tawanan perang untuk tentera bersekutu dan orang awam semasa pendudukan Jepun. Tetapi kisah dan pengajarannya bertahan. Changi Chapel and Museum mengingati mereka yang terkorban semasa tahanan dan memberi penghormatan kepada keberanian dan ketebahan ramai lelaki, wanita dan kanak-kanak yang ditahan di Changi yang menjalani dan mengatasi masa gelap dalam sejarah Singapura. The Malayan Campaign. Kempen Melaya ialah kempen ketenteraan yang diperangi oleh pasukan Allied and Axis Forces dari 8 Disember 1941 ke 15 Februari 1942 semasa Perang Dunia Kedua. Ia didominasikan oleh pertempuran darat antara unit tentera Commonwealth British dan tentera Imperial Jepun dengan pertempuran kecil pada permulaan kempen antara Commonwealth British dan Polis Diraja Thai. Jepun mempunyai ketuanan udara dan tentera laut sejak hari pembukaan kempen. Bagi pasukan British, India, Australia dan Melaya yang mempertahankan tanah jajahan, kempen itu merupakan satu bencana besar. Whispers from Changi and the Changi Cell. Sel penjara ini adalah sel yang dicipta semula di penjara Changi di mana ramai lelaki, wanita dan kanak-kanak ditempatkan bersama dalam kurungan yang sempit.
Perbualan tiada yang private apabila orang tahanan terpaksa tinggal dalam jarak yang begitu dekat. Dihimpit kerana mereka berada di kedua-dua sel dan koridor. Tekan telinga anda pada dinding dan pintu untuk mendengar suara dari masa lalu. Orang tahanan menghabiskan sebahagian besar masa mereka di dalam sel konkrit kosong di Changi Jail, yang meninggalkan kesan berpanjangan kepada mereka lama selepas tamat perang. Setiap sel pada asalnya dibina untuk satu banduan, tetapi semasa perang akan menempatkan 4 orang tahanan. Sementara satu akan tidur di atas katil konkrit, 2 akan tidur di kanan dan kiri katil, dan satu lagi di tepi tandas di kaki katil. Walau bagaimanapun, kadang-kadang sehingga 8 orang mungkin dihimpit ke dalam setiap bilik yang sempit ini. Pada tahun 1944, kira-kira 10,000 tawanan perang telah bersesak di penjara Changi, kira-kira 16 kali ganda dari kapasiti yang dirancang. The Double Ten Incident. Pada Oktober 1943, pasukan petugas bersekutu menyusup masuk ke pelabuhan Singapura dan meletupkan 6 kapal Jepun dalam serbuan dengan nama kod Operation Jaywick. Serangan itu menyebabkan kekecohan di kalangan pentadbiran tentera Jepun. Pada 10 Oktober, mereka mengumpulkan tahanan awam di halaman penjara dan menyelongkar bilik mereka, yakin bahawa seseorang telah membekalkan maklumat kepada penyerang. Sepanjang bulan berikutnya, tahanan telah dikeluarkan dari Changi dan disiksa sebagai sebahagian daripada tindakan balas yang dikenali kemudian sebagai The Double Ten Incident. Mereka disumbatkan bersesak-sesak ke dalam sel penjara yang kecil dengan sedikit makanan atau air. 14 lelaki akhirnya mati dari akibat ini. Orang tahanan menggalakkan antara satu sama lain untuk bertahan. Menjelang April 1944, Jepun berhenti menyoal siasat dan kembalikan mangsa yang terselamat ke penjara Changi. Warren and the Changi Murals. Di dinding sekeliling di dewan ini pula adalah replika saiz sebenar 5 mural yang dilukis oleh Stanley Warren di Barrack Roberts semasa beliau menjadi tawanan perang. Life Before Changi. Dilahirkan pada tahun 1917 di England, Stanley Warren bekerja sebagai artis papan iklan pawagam sebelum perang, melukis iklan poster besar untuk filem. Apabila perang diisytiharkan, Warren menyertai tentera British. Tidak lama kemudian, Warren menggunakan kemahiran artistiknya untuk digunakan dengan baik sebagai pembantu pos pemerhatian. Membuat lakaran panoramik pantas untuk merancang sasaran untuk meriam untuk regimen diraja artileri. Japanese Surrender. Berikutan pengumuman penyerahan Maharaja Jepun, tentera bersekutu mula mendarat di berbagai kem tawanan perang untuk membebaskan tawanan dan memberi bantuan. Dalam beberapa tawanan terpencil kem perang seperti yang bertaburan di kereta api maut, tentera Jepun menyerah kalah kepada tentera bersekutu apabila mereka tiba. Kereta api maut. Orang tahanan terpaksa berkhidmat sebagai buruh tawanan untuk kereta api Thai Burma Railway, yang lebih dikenali sebagai kereta api maut kerana ramai yang tidak akan kembali. Nampaknya kami tiada cukup masa untuk berbicara lebih panjang. Jadi, jom, marilah kemari untuk mengetahui lebih lanjut tentang Changi Chapel and Museum ini dan Perang Dunia Kedua. Nita merasa puas menambah ilmu di sini. Jadi,
Kami harap anda juga begitu ya. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.